Alhamdulillah. Cuma jet lag je lah lagi sikit kan. Ya, ya. Baru je last night kakak balik kan. Baru semalam ya. Malam tadi kelas Umi pun banyak ponteng dah. Ya, ya. Tak apa, boleh dengar balik. Ada rakaman. Itulah. Okey, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ma taufiqi illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita menyambung saja ya buku Unlocking the Word of the Quran ya, Unlocking the Word of the Quran. Jadi kita share saja ya yang kita dah pernah baca ya, tapi fokus sekarang lebih pada tata bahasanya lah ya. Di samping vocabulary kita dah dapat ya, kita juga Ustaz, sebelum Ustaz continue tu Ustaz, saya dengar video recording baru-baru ni. Ya. Nak tanya Ustaz satu je. Kita tahu yang zikri atau zikru kadang-kadang kan itu memang noun lah. Tapi noun lah, kita tahu noun kan. Tapi kan Ustaz, is it the same kalau kita cakap yang kita berzikir tu boleh kalau kita cakap kita berzikir selalu itu verb kan, betul tak? Perbuatan kan? Apa bezanya Ustaz? Zikir kita cakap tu bukan sama ke dengan zikru atau zikri tu? Sama ke maksud dia? Sama lah, cuma kalau dalam verb kita tak sebutlah saya berzikir, itu kan bahasa Melayu campur dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Arab kita kata nuzakir ya, nuzakir, kami berzikir, nuzakir. Itulah saya confuse sikit sebab Ustaz kata zikri itu noun, tapi kalau kita bercakap sebenarnya saya berzikir itu memang verb lah, betul kan? Saya berzikir, tapi itulah sebab berzikir dah kita gabung bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jadi macam mana kan? Jadi berzikir kan, saya berzikir maknanya uzakiru. Dalam bahasa Arabnya azkuru ataupun uzakiru. Memang bahasa kita pun kita dah guna bahasa dia. Bahasa kita tak ada pun berzikir kan, betul tak? Itu je lah bahasa dia kan. Yalah. Cuma masalahnya orang Melayu dia tak bezakan antara noun dengan verb. Okey. Dia tak bezakan noun dengan verb. Itu yang saya confuse sebab saya tahu kalau dalam bahasa sebenarnya dia adalah verb kan. Okey, faham. Yalah, kalau berzikir memang verb lah, kata kerja kan. Tapi root word dia memang zikir jugalah ya. Ni yang dimaksudkan tadi, ni ayat ni lah. Ya, ayat 17 surah Al-Qamar ya, 54. Ya. Zikir ya yang Ustaz highlight ni. Kita dah banyak kali sebut dah ya. Tapi sebab dah ditimbulkan tu Ustaz sebut sekali lagi lah ya. Jadi zikir di sini yang Ustaz highlight kan ni, tuan-tuan tengok pada skrin ya. Zikir di sini memang dia adalah noun lah ya. Sebab yang pertama dia baris bawah, sebab verb tak ada baris bawah, tak ada. Kasrahnya verb tak ada berakhir dengan kasrah, tak pernah ada. Jadi oleh kerana dia berbaris bawah, maka kita dah tahu dia adalah noun. Lebih-lebih lagi dia ada alif lam depan ni, cuma alif tu dah hilang sebab dimasuki oleh lam tu. Ya, maksudnya asalnya li az-zikir. Li az-zikir ada alif lam ya. Tapi alif hilang sebab dia dah diserap oleh lam tu. Jadi kita sebut li zikri saja. Alif ada tapi tak ditulis lah, tak perlu tulis sebab understood. Okey ya. Kita sudah ya. Kita dah tahu kan Ustaz, noun ciri-ciri dia alif lam dengan tanwin. Kalau verb apa sebenarnya Ustaz? Ada tak dia punya ni ciri-ciri dia? Mana? Hamzah nun yata depan. Hamzah ya. Okey, itu je lah kan. Hamzah nun yata. Ya. Okey. Terima Ustaz. Ya, sama. Perbualan Kak Masitah dengan Kak Liz tadi tu, Ustaz tengok. Kak Masitah selalu tanya, dah boleh cakap Arab lah. Dia punya fokus Kak Masitah, dia bukan bercakap kelas ni. Kalau tuan-tuan menilai kelas ni daripada kemampuan bercakap, memang tak tercapai. Sebab fokus dia Ustaz agaknya tak dengar yang the other part of the question. Sebenarnya, Liz dia ada juga belajar Arabic communication Ustaz dengan kawan saya. Dia ada another class. Bukan kelas Ustaz ni, dia ada tambahan ni Ustaz ni, kelas ni. Dengan ni ke? Dengan Datin Norzi ke? Yes. Mana boleh tak dengar ada. Ustaz pun tahu ya kelas tu? Taklah, Ustaz tak tahu tapi akak lah cerita. Kalau tidak, yelah itulah kelas tu lah dia attend. Dia dah lama nama Norzi tu pasal apa Ustaz dapat kan? Sebab Ustaz dengar.
Okey, okey. Itulah yang Ya, Ustaz tak dengar tadi tu, tak sure yang dia pun buat Arabic class. ya, memang kita punya fokus biasa orang Melayu pada bercakap kan. Ha. Bercakap tu memang boleh dapat ya, tetapi macam tadilah, kalau fokus kita, Kak Liz pun sebut tadi kan, kalau fokus pada nak memahami Al-Quran dan hadis ya, dia bukan fokus pada bercakap lah. Yalah betul. Tapi Tapi rasa tapi yang oleh kita kerana dalam Quran ni banyak perbualan, sebab Quran ni banyak perbualan. Jadi sebenarnya kita boleh dapat ya, secara tak langsung kita boleh dapat. Tapi macam tadilah, perempuan kena apa kita panggil, kena ulang-ulang lah ya. Bila kita jumpa percakapan kan, bila kita sebut macam cerita Maryam contoh dalam surah Maryam ya, yang kita sedang tadabbur dengan apa dalam apa kelas umi kita. Tu memang dapatlah banyak perbualan. Ya, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa ya, tu semua cerita perbualan. Dan kita boleh guna pakailah ya dalam perbualan kita ya. Cuma cuma vocab kita ni kurang lah kalau untuk yang Quranic kan Ustaz. Betul tak? betul lah ya. Tapi sebab vocab tu dah banyak, tapi sebab perempuan tak ulang sebenarnya. Ya, dia punya apa kita panggil, dia punya apa ni apa rahsia dia ataupun secret dia memang kita ulang je lah. Contoh macam ni kan, Ustaz bagi contoh ni. Yang Ustaz highlight ni, walaqad berapa banyak kali jumpa. Walaqad demi sesungguhnya. Tak kena hafal lah. Walaqad demi sesungguhnya, demi sesungguhnya. Ya, Al-Quran takkan tak tahu Al-Quran kan? Ya. Cuma bila kita belajar grammar, kita nak tengok Al-Quran tu barisnya di mana. Al-Quran barisnya Fatahah. Ya, pasal apa tak baca Al-Quranu kan? Sebab mana boleh baca Al-Quranu? Sebab dia objek. Bila dia objek, barisnya Fatahah. Ya, jadi kita dah fokus pada grammar dah macam tu. Ya, li zikri. Pasal apa baca baris bawah li zikri, bukan li zikru, pasal masuk lam depan dia, preposition. Ya, macam terusnya min muddakir. Min kan preposition 9 kan? Muddakir. Pasal apa baca dengan tanwin kat bawah? Yang pertama sebab dia tak ada alif lam. Bila alif lam tak ada di depan untuk noun, yang maka kena ada tanwin lah di belakang. Tapi pasal apa tanwin tu baris bawah? Muddakirin, pasal ada min depan. Jadi mana fokus kita pada vocab, at the same time kita dapat grammar. Dia macam tu, ya. Dia all in sebenarnya, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir, ya. Jadi walaqad ni kita akan jumpa berpuluh-puluh kali dalam Quran. Jadi tuan-tuan kena tulislah walaqad tu demi sesungguhnya. Dia merujuk kepada apa kita panggil ya, sumpah. Walaqad demi sesungguhnya. Dan dia tak akan ubah maknanya, akan sama terus. Okey tuan-tuan ya. Kita dah banyak kali baca, Kak Macitah kena mute kan. Ya, kita terus pergi ke apa nombor yang ke berapa? Nombor yang ke-7 ya. Nombor yang ke-7 ya, kalau kita boleh tengok muka surat yang ke berapa tu 20 ya, 20 muka surat 20. Ya, kalau kita boleh pergi muka surat 20 ya, tuan-tuan akan jumpa perkataan ya yang sudah kita hafal daripada 10 ni lah. Ya, yang Ustaz minta maaf Ustaz yang ini man ni belum selesai Ustaz, baru sebagian aja yang page 17. Oh, man tak selesai lagi ya? Tak selesai. Ustaz baru sampai 4 ya? Ya, baru daripada ini Al-haqqu min rabbik baru min rabbikum sampai situ baru Ustaz belum ini lagi. Belum sampai. Okey ya. Tak apa. Masanya. Jadi yang 10 ni contoh kan ya, 10 perkataan yang paling banyak disebut dalam Quran. Tuan-tuan dah macam Kak Macitah dah hafal tak 10 ni? InsyaAllah Ustaz. Yang kat mana ni Ustaz? Page mana ni? Unlocking ni kat mana? Perempuan tengok dekat page ni je. Ustaz tunjuk, Ustaz share dengan tuan-tuan ni dan perempuan. Ustaz share, tengok skrin. Masing-masing tengok skrin. Ni 10 ni. Ya, ada insyaAllah Ustaz. Ya. Jadi kalau 10 ni dah dapat, ya, kemudian verb dia dah dapat, sebenarnya dah banyak dah. Dah cukup banyak dah sebenarnya. Sebab setiap perkataan ni ya disebut ribuan kali. Ya. Macam Allah kan, perkataan Allah. Ya, hampir 2,700 kali. Ya, Allazi. Ya. Tapi kalau kita masih tertukar Allazi, Allati, Allazina tu masih tak dapat, tu memang keliru lah. Ya. Jadi Allazi kan, Allazi maknanya orang yang, dia singular. Allazi mesti orang yang, ya, ataupun seseorang yang, dan dia untuk masculine saja. Feminin tak boleh. Kalau feminin Allati,
Ya, jadi benda-benda sebab bahasa Arab ni dia melibatkan singular plural. Dia melibatkan masculine feminine mesti. Ya, jantina. Ya, dan dia juga melibatkan benda yang telah berlaku past tense dengan present tense, sedang ataupun future. Jadi tiga-tiga tu kita kena ambil kira setiap kali kita menyebut sesuatu perkataan. Ya, sama ada terutamanya kalau dia verb lah. Kalau dia noun melibatkan singular plural, ya, dan juga apa kita panggil, ya, feminine atau masculine. Okey, kita try je 10 ni. Tuan-tuan dah hafal perkataan ni. Kita try je, ya. Kita tengok dari segi lelaki perempuan, ya, masculine feminine dengan singular. Okey, Allah. Kalau kita sebut Allah, ya. Cuba tuan-tuan jawab. Singular plural dengan feminine masculine. Allah. Singular masculine. Singular dan masculine. Pastilah kan, sebab Allah tu esa. Walaupun Allah tidak ada jantina, sebab kalau ada jantina dia jadi macam manusia, jadi macam makhluk. Tapi untuk purpose kita buat grammar dalam Quran, Allah tu dianggap sebagai masculine. Ya, allazi. Kak Zainab, allazi. Allazi abnormal noun. Tak, itu noun. Ni nak kita cerita singular dengan feminine masculine. Oh, singular masculine. Singular masculine. Rob, tuan-tuan. Singular masculine. Okey, ya. Senang nak dapat, ya. Okey. Sekarang kita tanya, daripada 10 ni, mana yang singular feminine? Daripada 10 ni. Mana singular feminine? Yang tu susah sikit lah, ya. Tapi taklah susah sangat. Okey, yang mana? Daripada 10. Ardi. Pasal apa letak ardi? Pasal apa tak kata ardu? Normal noun boleh tiga-tiga, Ustaz. Boleh. Ya. Dan bukan ardi, ya. Ardin lah kalau macam tu. Sebab dia kena letak tanwin. Pasal dia tak ada alif lam depan. Ya. Okey, nombor 6. Ardun. Ardun apa dia punya kategori dia? Yelah feminine. Feminine apa? Singular feminine. Singular feminine, ya. Semua ni singular feminine lah secara umumnya, ya. Nombor 6 singular feminine. Ada satu lagi singular feminine. Yang mana? Ayah. Ya. Ayah. Nombor 9. Kan senang cakap nombor 9. Okay. Ya. Nombor 9. Nombor 9 ayatun. Ayatun. Ada tak marbutah kan? Kalau ardun tak ada tak marbutah. Tapi dia adalah feminin. Ya, dia feminin, ya. Sebab bumi, ya. Sebab bumi itu kalau kita tanam sesuatu dia boleh menumbuhkan. Bila dia menumbuhkan tu dia feminin lah. Ya, macam matahari sebab dia boleh mengeluarkan cahaya. So dia feminin. Ya, jadi ada benda-benda tertentu yang kadang-kadang kita kena tengok logik dia. Ardun feminin, ya. Syamsun feminin. Jadi kita tak boleh kata haza, kita kata hazihi ardun. Hazihi syamsun ataupun tilka syamsun. Okey, ya, daripada semua ni mana yang dia sebenarnya plural, ya, tetapi dianggap sebagai singular. Dia plural tapi singular. Mana? Daripada 10. Ya, Kak Abidah, yang mana satu? Ya, tengok. Zalika mungkin Ustaz. Zalika singular. Hulu ke Ustaz? Kan. Kulu tu setiap. Bunyi pun dia setiap. Robbi. Man. Kalau Robbi tu apa kita panggil plural, maknanya syirik lah kita. Kaum. Ya. Man, Ustaz. Bukan kaum. Cuba gunakan number dia, number. Kan senang, number. 8. Nombor 8. Number tu senang, number. Ya, nombor 8, qaumun. Ya, qaumun tu bukan merujuk kepada seorang. Qaumun tu ramai kan, tetapi dianggap sebagai satu. Ya, tapi kita tak bolehlah kata haza, ya. Biasanya kita sebut bolehlah, ya, tapi qaumun tu dia bukan untuk seorang. Qaumun tu is a group of people. Ya, qaumun. Ya, al-qaum, ya, kita kata hazal qaum, ya, bolehlah hazal qaum. Tapi bukan makna haza tu dia satu. Haza tu ramai, tapi dia merujuk kepada a group of people. Dalam bahasa orang putih pun, ya, in English kita kata a group. Pasal apa kena group? Pasal kita merujuk pada satu kumpulan.
tapi satu kumpulan manusia. Faham tak ya? Dia satu kumpulan manusia tetapi ramai. Ya, satu kumpulan tapi dia ramai. Ya. Okey, boleh. Boleh faham ya, tuan-tuan? Faham. Faham Ya. Ustaz. Okey, kaumun. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan belum gigit lagi. Yang 10 ni saja pun ya, belum gigit lagi ya. Jadi kalau kita tanya normal atau abnormal ya, Allahu. Okey, Ustaz ulang sekali lagi tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan gigit, tuan-tuan kena salin. Ya, Allahu kat sebelah tepi tu ya. Oleh kerana buku kita ni, buku kalau tuan-tuan photostat pakai glossy paper, dia susah sikit ya. Tuan-tuan kena photostat pakai paper biasa. Ya, paper biasa senang nak buat nota. Kalau macam ustaz ni ya, guna glossy paper memang tak susah nak tulis. Ya, tu tuan-tuan kena usahakanlah. Allahu, cuba tengok. Allahu normal noun, singular, normal dan masculine. Allazi ya, dia singular, dia masculine, tapi dia abnormal pasal dia tak boleh dibaca lebih pada satu cara. Allazi saja. Rabbun ya. Takkan Rabb tu plural, Rabb tu mesti singular. Mana ada Rabb, mana ada apa kita panggil, mana ada dia plural kan? Rabbul alamin, Tuhan satu-satunya esa. Tuhan sekalian alam. Mana boleh tuan-tuan kata dia plural? Plural dia arbabun. Arbabun tu plural. Tuan-tuan kena tengok kamus. Kamus kena letak sebelah tepi, Quran pun letak sebelah tepi, tuan-tuan. Bila-bila masa kita kena ambil Quran, terus ambil Quran. Jangan letak kat laci ke kat tempat lain. Kamus jadid sebelah, ya. Tolong. Bila ada apa-apa masalah, terus rujuk. Okey, Rabbun, ya, dia normal, ya. Dan dia singular. Dan dia masculine, tuan-tuan. Ya? Sebab bila kita jawab bahasa Arab, kita kena kata itu. Satu-satunya, ya, Tuhan, Allah, ya, yang esa. Ya, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai muzakkar ataupun lelaki, jantina dia. Ya? Dan dia adalah normal noun. Man, okey kalau man. Man abnormal lah, ya, sebab tak boleh baca lain. Tak boleh baca manu, mana, mani, tak boleh. Man saja. Ya. Jadi dia untuk lelaki ke perempuan. Secara umumnya untuk lelaki, tetapi termasuk juga perempuan. Ya, sebab macam kita kata, sesiapa yang solat 5 waktu sehari semalam. Jadi sesiapa tu boleh lelaki, boleh perempuan. Sesiapa yang puasa pada bulan Ramadan, lelaki saja ke tak? Perempuan pun masuk. Jadi man ni boleh dua-dua. Kalau Allah, ya, untuk lelaki saja. Ya, apa ni masculine. Allazi lelaki saja, masculine. Rabb lelaki saja, masculine. Man dia boleh dua-dua. Masculine dan feminin. Yang itulah tuan-tuan kena highlight tu. Sebab nanti bila jumpa perkataan tu dalam Quran, kita dah tahu dah. Ya, man. Ustaz bagi meaning, ya. Sebab ustaz selalu fokus kepada makna, tuan-tuan. Ya, sebab ramai orang hafal Quran tapi dia tak tahu makna, sayang. Ya, dia dapat pahala baca saja, pahala hafal. Tapi dia tak dapat, ya, perintah Allah tu dia tak faham. Sebenarnya untuk siapa? Itu yang salah tu kadang-kadang, ya. Maknanya mana-mana lelaki yang solat, mana-mana lelaki yang puasa dah, bukan mana-mana lelaki. Sesiapa saja, baik lelaki maupun perempuan, tu man. Zalika tak pernah untuk perempuan, mesti lelaki, ya, mesti masculine. Dan dia untuk seorang singular, tetapi yang jauh ataupun satu lagi zalika, untuk yang jauh ataupun apa Kak Liz? Zalika. Dia jauh betul, ya. Kadang-kadang bukan untuk jauh, yang dekat, tapi untuk menunjukkan apa tu kalau kita guna zalika. Sesuatu yang akan. Sesuatu yang penting. Tak dengar? Sesuatu yang Mulia. Sesuatu yang mulia. Contohnya zalikal kitab. Jangan lupalah ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab kan, lepas alif lam mim. Walaupun kitab tu dekat, ya, tetapi disebut zalika untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan dia. Keagungan Al-Quran. Ya, itu kita dah sebut tu. Ya, keagungan Al-Quran. Ya, kemuliaan Al-Quran. Martabat Quran yang tinggi. Jadi zalika untuk lelaki saja, feminin, masculine. Untuk singular, ya, dia normal ke? Dia abnormal sebab tak boleh baca banyak cara. Ya, dan dia juga boleh dengan makna, ya, sesuatu yang dekat tetapi mulia, ya. Ardun singular. Ya, dia abnormal noun tak? Dia normal pasal boleh baca 3 cara. Ya, dan dia tak boleh jadi masculine, tak boleh. Dia mesti feminin. Ya, okey. Kemudian yaum, ya. Yaum pun sama juga, ya. Yaum dianggap sebagai masculine.
ya, lelaki, dan dia singular, ya, yaum, ya, dan dia juga normal noun. Qaumun normal noun, ya. Walaupun ya dia ramai, ya, maknanya a group of people, tetapi ya kita address dia sebagai a group of people. Pasal apa tak kata ya groups of people? Dia bukan groups of people, dia a group of people. Ya, macam kita kata kaum apa? Kaum Quraisy. Ya, bila kita sebut kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy, dia seorang ke ramai, tuan-tuan? Ya, kaum Quraisy. Kak Zainab, kaum Quraisy, seorang ke ramai? Ramai. Dia ramai, ya. Ada Bani Hashim, ya, ada Bani Umayyah, ya, ada Bani Adi, ada macam-macam. Tetapi dia dianggap sebagai satu kaum. Ya, kaum Arab, bukan Melayu, ya. Melayu dah kaum yang lain pula. Jadi dia dianggap sebagai satu kaum. Jadi walaupun ya dia ramai, tetapi kita boleh guna hazal kaum, boleh. Ya, jadi itu yang pelik tu, ya. Nombor 8 ni agak pelik. Ya, seperti mana nombor 4 tadi, ya. Yang lain semua lelaki, tapi man nombor 4 boleh lelaki perempuan. Ya. Macam kaumun pun boleh lelaki dan perempuan. Sebab bila kita kata kaum Quraisy, lelaki dia pun boleh, perempuan pun boleh juga, ya. Nombor 8 ni ada kesamaan macam nombor 4. Ya, tapi nombor 8 ya dia normal. Nombor 4 dia abnormal. Ya, okey. Nombor 9 ayatun sentiasa feminin dan dia normal noun, ya, dan dia singular. Okey, ya. 10 kullu, ya, ataupun kullun lah, ya. Sebab dia tak ada alif lam, maka kita kena tanwinkan. Kullun memang singular lah. Ya, dan dia biasanya untuk lelaki dan perempuan. Ya, kita kata kullu insan, setiap manusia. Bila kita kata manusia, boleh lelaki, boleh perempuan. Insan tak mesti lelaki. Ya, walaupun tak ada tak marbutah kan. Ya, jadi konsep-konsep macam tu yang tuan-tuan kena highlight. Ya, itu yang Ustaz bagi sebagai nota tambahan. Okey, 10 ni apa masalah yang tuan-tuan ada? Dah banyak kali sebut, tapi macam tadilah, ya, mungkin ada yang tertinggal. Silakan, ada apa? 10 ni. Ustaz, kaumun tu maknanya di sini kita sebut masculine singular lah. Secara umum dia masculine singular, betul. Dan dia normal noun, betul. Tapi bukan makna dia singular, ya. Bukan maknanya dia tu merujuk pada seorang, bukan. Dia merujuk pada satu kaum. Jadi bila kita sebut satu tu, ya, maka dia singular lah. Tapi the kaum itself, ya, maknanya consisting of a lot of people lah, bukan seorang. Kaum tu satu. Ya, bangsa tu satu, ya. Tetapi dia merangkumi, ya, dia terdiri daripada ramai orang. Macam tadilah Ustaz kata kaum Melayu. Ya. Jadi dia satu kaum, tetapi ramai orang yang duduk dalam kaum tersebut. Ya, kaum Quraisy sama, Bani Israel sama. Ya, macam tu. Okey, ada lain last sebelum kita ambil contoh man, silakan. Ada apa? Kalau ada. Untuk nombor 9. Ya. Kenapa dia jadi feminin? Ada sebabnya ke? Kerana apa? Kenapa ayah jadi feminin? Ada tak marbutah kat belakang? Oh, okey. Terima kasih. Kerana ada tak marbutah, ayatun, ya. Tapi tak marbutah tidak semestinya feminin, ya. Ada juga exception. Tapi kebiasaan yang ada tak marbutah adalah feminin. Ya. Kak Abidah tak perasan ada tak marbutah kat belakang? Perasan. Tapi yang maksud saya saya duduk fikir kenapa yang maksud sign, kenapa yang tu jadi feminin? Kalau tengok terjemahan English memang tak nampak lah sign kan. Can be muzakkar ataupun muannas kan, boleh feminin maskulin. Ayatun tu lah tak marbutah di belakang tu, ya. Yang menyebabkan dia jadi feminin. Walaupun not necessarily semua tak marbutah tu feminin lah. Tapi secara umum, generally speaking, tak marbutah di belakang adalah feminin. Okey, boleh. Okey, selesai. Ya. 4 dengan 10 dua-dua singular, ya. 4 dengan 10 dua-dua singular. Sebenarnya semua ni singular. Okey. Ya, semua singular, ya. Cuma ada singular yang merujuk kepada a group of people. Satu tu je lah, ya. Okey. Thank you. Yang kaum pun tadi, ya. Yang man pun, ya, man. Bila kita sebut man, sesiapa, ya, maknanya kadang-kadang bukan sesiapa tu seorang. Ya, macam kita kata whoever kan. In English, kalau kita kata whoever ni bukan mesti lelaki saja, perempuan pun boleh. Whoever ni boleh tak 2 orang, 3 orang? Boleh. Ya, sesiapa yang berpuasa, mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 1000 orang. Maknanya
Man tu tak mesti merujuk pada seorang. Dia boleh merujuk pada ramai. Ya. Okey. Kita pergi pada man ya. Man. Ya, min nun. Rob sudah ya. Okey, man. Apa dia punya contoh? Ya, kita dah sebut yang pertama. Wa qulil haqqu. Ya, cuba tengok ya baris Al-Quran. Wa qul. Asalnya lam tu sukun kan? Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad. Tetapi bila bersambung dengan alif lam, ya, hamzah wasal, ya, Ustaz tak sebut tajwid lah ya. Pasal tuan-tuan dan puan-puan semua belajar tajwid. Wa qulil haqqu, ya. Asalnya wa qul al haqqu. Tapi kita tak boleh wakaf. Jadi kita wasalkan dia. Wa qulil haqqu. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya, al haqqu, kebenaran itu min rabbikum, ya, daripada min rabbikum, Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta kamu. Ya, kena bezakan dengan Allah ya, sebab Allah yang disembah, ilah yang disembah, Rabb yang mencipta, menjadikan. Allah yang sama tetapi merujuk kepada makna yang berbezalah ya. Okey, Rabbikum dah tahu dah pasal ada min kat depan. Ya, okey. Kemudian apa lagi? Faman syaa, faman, dah masuk man dah. Maka sesiapa. Jangan tengok terjemahan tuan-tuan ya. Ustaz terjemahkan sebiji-sebiji. Ya, Ustaz buat terjemahan secara harfiah. Jangan tengok terjemahan, ya. Kalau tuan-tuan nak buat reading kat rumah, ya, pre-reading, post-reading, itu tengok makna tak apa. Tapi kalau dalam kelas Ustaz, tak payah tengok makna. Ustaz terjemahkan. Faman, maka sesiapa, lelaki atau perempuan, ya, seorang, dua atau tiga, sya'a, yang mahu, ya, yang hendak, sya'a, daripada perkataan insya-Allah. Insya-Allah, ya, jika Allah kehendaki. So sya'a, kehendaki ataupun mahu. Ya, sya'a ya. Dia adalah ya apa ni verb 3 huruf ya, shin, alif, hamzah. Ya, sya'a ya. Jadi dia panjang sikit ya, sya'a, sebab dia adalah alif ya. Jadi alif ni huruf maddah dipanggil, huruf maddah. Sya'a ya. Maka sesiapa yang hendak, sesiapa yang mahu ya, sesiapa yang ada keinginan, fal yu'min, maka hendaklah dia beriman atau bolehlah dia beriman. Ya, wa man syaa falyakfur. Ya, kat mana ada berapa kata kerja kat situ? Kat Masyitah ada berapa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada berapa kata kerja? Macam mana nak tahu dia kata kerja kat Masyitah? Macam mana nak tahu dia kata kerja? Ada 2 kata kerja Ustaz. Ya, mana kat Masyitah dah hilang. Oh, sorry. Tak unmute tadi. Kata kerja apa pula ni, Ustaz? Kata kerja tu verb lah. Verb, okey. Jadi kita dah sebut berzikir. Sekejap. Verb, waman. Waman bukannya verb. Bukannya ni verb. Sya'a, 1, 2. Sampai habis. Falyakfur. Yakfur 3 ke? 1, 3. Jadi 3 tu verb yang macam mana tu? Kategori verb apa tu? Verb ni melibatkan zaman, waktu. Sya'a. Sya'a past tense verb. Okey, sya'a past tense, ya. Yang yu'min. Yu'min present tense. Satu lagi. Yakfur present tense. Macam mana tahu dia present tense? Ya, ada ya kat depan. Hamzah, nun, yata. Jadi Kak Masyitah tanya kan, macam mana kita nak tahu dia verb? Kalau dia present tense verb, ada hamzah, ada nun, ada ya atau ya, ada tahu. Ya. Kalau hamzah maknanya ana, saya. Ya. Tapi kalau nun, ya, nahnu, kami. Kalau ya, dia lelaki. Kalau ta, dia perempuan. Ya. Jadi maknanya di sini merujuk pada lelaki lah. Ya. Walaupun maknanya secara umum untuk semua. Tetapi dalam ayat ni secara spesifik kita kata lelaki lah. Maka mana-mana lelaki yang berkehendak, maknanya kalau dia nak beriman, fal yu'min, maka hendaklah dia beriman. Ya, ataupun bolehlah dia beriman. Wa man syaa, yang kedua, dan sesiapa yang berkehendak, fal yakfur, ya, dia boleh kufur kalau dia hendak. Ya, maknanya beriman atau tidak ni pilihan manusia, tetapi dia bertanggungjawablah. Rugilah dia kalau tak beriman kan. Kita tak boleh kata sebab di dunia Allah bagi kita kebebasan, maka tak bolehlah Allah nak hukum saya. Tak.
Allah boleh hukum, ya. Kerana apa? Kerana Allah dah bagi dia pilihan. Allah dah tunjukkan jalan kebenaran ni macam ni, ya. Jalan kesesatan macam ni. So dia boleh pilih. Tapi pilihan, setiap pilihan tu membawa kesan atau risiko. Risiko dia dimasukkan dalam syurga atau neraka. Okey, ya. Itu dari segi makna. Okey, balik pada persoalan tadi, ya. Ada lam kat situ. Kat list ada lam. Fal yu'min. Ya, lam tu lam menunjukkan apa tu? Lam apa tu? Yang mana fal yu'min. Ini menunjukkan let him kan. Jangan tengok terjemahan. Tak. Bahasa Melayu dia apa? Apa yang Ustaz terjemahkan tadi tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dengar balik recording tadi ada kat situ Ustaz sebut. Maka barang siapa yang berkehendak, maka lam tu apa nak terjemahkan? Maka, fa maka, lam. Mesti. Tidak, mesti. Lam bukan tidak. Biarkan kan. Bukan pasti. Maka Biarkan. pastilah, tak betul. Mana Ustaz terjemah pasti? Tuan-tuan tak fokus. Ustaz sebut apa tadi? Hendaklah. Biarkanlah, tidak. Maka hendaklah ataupun bolehlah, ya, ada dua. Kalau hendaklah itu macam perintah, ya. Tapi kalau bolehlah maknanya pilihan, ya. Bolehlah kan bila kita boleh kan, boleh, ya. Nak beriman pun boleh, nak kufur pun boleh, maknanya ada pilihan, ya, tak paksa. Tapi kalau hendaklah, hendaklah tu macam perintah. Pilihan. Ya. Jadi lam tu, ya, kita panggil lam perintah dia panggil. Ya, lamul amar, lam perintah. Lam untuk menunjuk kepada makna command, perintah. Ya, Ustaz terjemah sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bila Ustaz terjemah, tuan-tuan ambil perhatian. Ya, tuan-tuan tengok betul-betul, dengar betul-betul. Faman, Ustaz terjemah satu-satu. Fa maka man sesiapa, anyone, sya'a yang berkehendak. Fal yu'min, fa maka lam hendaklah ataupun bolehlah. Yu'min dia beriman. Waman dan sesiapa sya'a yang berkehendak, fal yakfur maka, ya, bolehlah dia kufur. Bukan hendaklah, ya, tak boleh. Kalau lam yang pertama fal yu'min boleh terjemah kepada maka hendaklah, ya, ataupun bolehlah. Tapi kalau lam yang kedua, ya, tak ada pilihan. Ya, kita tak boleh kata fal yakfur maka hendaklah dia kufur, tak, ya. Tak ada Allah tak pernah suruh manusia kufur. Nabi dan Rasul tak pernah suruh orang kufur. Ya, tapi dia ada pilihan. Kalau dia nak kufur, tu pilihan dia. Tapi kita sebagai pendakwah, kita kena convince dia bahawasanya, ya, macam kita nak convince orang lah kan. Kita kata datanglah kelas bahasa Arab. Ya, bahasa Quran. Sebab kita baca Quran, kita nak faham. Datanglah, ya. Apa ni, Persatuan Wanita Islam Prihatin dah sponsor dah. Bukan kena bayar apa pun. Datang aja dengar. Ya, walaupun tak bercakap, diam aja daripada mula sampai habis. Tak apa. Yang penting ada, ya, dengar. Kalau ada soalan, tanya, ya. Kita dah bagi dia pilihan dah, datanglah. Walaupun tak wajib kan, tapi datanglah, kita kata. Ya, macam itulah lam tu. Lam tu adalah sama ada kita kata hendaklah, ya, macam perintah, ataupun bolehlah dia buat pilihan. Lam satu huruf je tuan-tuan, ya, mengandungi makna perintah, ya, ataupun apa kita panggil, ya, pilihan, boleh. Okey, ada apa soalan? Silakan untuk faham benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak fikir benda lain. Tuan-tuan fokus saja. Fahaman ya. Fal yakfur tu dia apa Ustaz? Maka hendaklah. Yang mana? Yang akhir. Yakfur. Maka bolehlah. Oh, bolehlah. Ustaz, lam tu juga adalah maksud tidak dan kecuali kan Ustaz? Kan? Lam tu lam apa? Lam alif Itu lam alif ataupun illa. Ya, ni lam satu huruf je. Lam, ya, ada sukun kat atas dia. Fal yu'min, bukan fala. Bukan fala, bukan. Fal aja, lam aja, lam sukun. Tuan-tuan kena tulis besar-besar dalam nota tu. Lam sukun boleh makna hendaklah ataupun bolehlah. Ada dua. Kalau hendaklah tu makna perintah. Kalau bolehlah makna pilihan. Ya, pilihan tu makna haruslah. Tapi kalau perintah tu boleh jadi wajib ataupun boleh jadi sunat. Sesiapa yang mahu, maka bolehlah dia sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Ya, wajib ke? Tak wajib. Ya, kalau tak wajib dia jadi apa? Sunat. Ya. Tapi kalau kita kata sesiapa yang hendak, ya, sembahyang ba'diyah isyak, ya, maka bolehlah dia memilih. Jadi dia lebih ringan lagi.
Tapi kalau kita kata bolehlah dia memilih, ringan kan? Tapi hendaklah dia sembahyang 4 rakaat. Itu macam ya dah berat dah tu. Dan berat biasanya merujuk kepada sunat ataupun wajib. Ya, macam solat sunat tak adalah dia wajib kan? Dia jadi sunat lah. Macam itulah tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepahaman kita terhadap hukum ni tuan-tuan. Sebab tu kalau seorang ustaz tu, ya, seorang penceramah, seorang guru agama, bahasa Arabnya tidak dikuasai, dia akan salah. Dia akan guide student dia salah nanti. Tak boleh tuan-tuan. Tak ada pilihan. Ya, sama ada kita suka atau tidak, bahasa Arab tu kena dikuasai dengan baik. Pasal huruf lam satu tu pun boleh membawa makna yang berbeza. Apa tadi maknanya apa Kak Zainab? Lam tadi tu boleh makna apa? Yang pertama? Hendaklah yang bermaksud perintah. Dan yang kedua bolehlah. Maknanya ada boleh pilihan lah. Ya, okey. Ya. Kalau dalam fiqah, ya, maknanya lam hendaklah tu boleh makna wajib ataupun sunat. Ya, itu lebih detail lagi. Dia hendaklah tapi ada makna wajib atau makna sunat. Kalau bolehlah dia makna harus sebab ada pilihan. Ya, macam kita harus, ya. Siapa yang nak minum kopi maka harus dia minum kopi. Bukan makna wajib. Bukan makna sunat, tak sunat minum kopi, tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah boleh pilihan. Tapi kalau kita kata apa kita panggil sesiapa yang suka, ya, maka hendaklah dia puasa sunat Syawal, kita kata puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal tu bukan memanglah nak buat pun boleh, tak buat pun boleh, tapi sayanglah, maka dia kata hendaklah. Ya, sebab hendaklah tu ada makna perintah kat situ. Ya, sebab Nabi buat, para sahabat buat contoh, ya. Macam itulah cerita dia, ya. Lam saja pun ada makna yang boleh membezakan sama ada hukum tu menjadi wajib atau sunat ataupun harus sahaja. Ada banyak dalam Quran, tuan-tuan. Okey, ada apa sebelum kita move on kepada inna a'tadna? Kalau ada, silakan. Past tense for you mean is amanah kan? Ya, amanah, ya, amanah. Panjang, ya, amanah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kamus, ya. Semua perkataan yang kita sebut dalam perbincangan, tuan-tuan balik kena tengok kamus balik, ya. Sebab kalau tengok kamus kita tak sempat nanti. Kecuali benda tu very important yang tak boleh pilih, yang maka Ustaz akan rujuk pada kamus lah. Kamus page 1 Ustaz. Berapa? Page 1. Tuan-tuan boleh tengok page 1, ya. Ada amana yu'minu. Amana yu'minu, ya. Nanti tengok je, tak apa. Okey, seterusnya ada apa soalan? Untuk sampai ke jim tu, ya, tanda jim. Falyakfur, kan ada jim atas tu. Ya, itu tanda untuk berhenti, ya. Tetapi boleh berhenti, boleh sambung. Tak ada masalah, ya. Yang eloknya kita berhentilah, ya, sebab ayat tu dah komplit. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Complete sentence. Bila dia complete, kita tak perlu ulang balik. Tak payah sambung. Falyakfur inna a'tadna, tak perlu. Terus je. Inna a'tadna. Maknanya pemahaman kita terhadap makna, ya, ayat-ayat Al-Quran itu akan membantu kita untuk wakaf dan untuk bermula sesuatu ayat. Okey, ya. Sebab tak ada soalan, kita sambung inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami, ya. Kami itu siapa? Allah lah. Ya, Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tadna, kami telah sediakan, ya. Apa ni a'tadna ni? A'tad tu past tense ke present tense? Apa Kak Liz? A'tadna. Present tense. Present tense. Apa presentnya? Verb. A'tadna. Mana present tense-nya? Kak Liz dah banyak belajar ni dengan Ustaz Mahadi. Ya, dah belajar komunikasi, ya, dengan Ustaz Zaruddin lagi dah banyak macam-macam ni. A'tadna. Memang ada hamzah depan, tapi dia apa? Ya, dia tu root word dia tu. Hamzah tu root word asal. Ya, asalnya kan ain ta zal Ustaz, ditambah alif jadi a'tadda. Ya, tapi dia memang jadi itu madi Ustaz. Dia madi 4 huruf. Dia fi'il madi 4 huruf. Ya, dia past tense 4 huruf, tuan-tuan. Tadi kita jumpa sya'a. Ya, tuan-tuan bulatkan balik sya'a. Ya, ni sya'a ni. Sya'a ni past tense 3 huruf. Sekarang a'tad, ya, daripada a'tada, ya, a'tada. Jadi a'tada. Bila a'tada ni dia 4 huruf. Dia past tense, tuan-tuan, bukan present tense. Hamzah di depan tu, ya, dia bukan makna ana, saya, bukan. Ya, jadi yang ni lah kena tengok kamus, tuan-tuan.
Ya, tuan-tuan kena tengok kamus. Okey, ya, mari kita tengok kamus. Hamzah di depan. Hamzah ain. Mari kita tengok. Ya, siapa jumpa bagi tahu. Hamzah ain. Ya. Kalau jumpa bagi tahu. Karena dari ain tadi. Hamzah ain, ya. Ada yang jumpa? Muka surat 20 berapa? Silakan. A'tada, ya. A'tada. Okey, jumpa. Ada yang jumpa? Tak jumpa lagi, ya. Ya. 24 ke Ustaz? Berapa? Muka surat 20? 4. 24. Dekat belah mana? Cuma nampak aja dulu. Oh, tak, ya. Ustaz Azhar tak ada contoh, tak ada perkataan sini, ya. Dia ada a'tada ada, ya. Tapi kalau a'tada tak ada, ya. Tak apalah, ya. Tapi a'tada jawapannya. Ya, a'tada. Jadi dia 4 huruf. Hamzah tu huruf asal. Yang ini tuan-tuan tak ada pilihan. Memang kena tengok kamus. Ya, a'tadna. Sebab na tu di belakang. Bila na tu di belakang, menunjukkan dia tu past tense, tuan-tuan. Ya, sebab dia punya pelaku dia, dua dia kat belakang. Ya, macam kita kata apa, ya, perkataan yang nun di belakang. Ya, a'toina contoh. Inna a'toina contoh. Ya, tuan-tuan tengok inna a'toina al-kausar. Cuba tengok. Ya, surah juzuk amma di belakang. Ya, antara surah-surah yang terakhir lah. Inna a'toina, ya. Inna a'toina surah Al-Kausar, Quran muka surat 602. Cuba tengok, ya, contoh dia. Ustaz, muka surat 23 ada a'tada, tapi dia ada alif mansurah depan dia. Bukan mansurah, maksurah Maksurah. di belakang. Ya, dia di belakang. Okey. A'tada ada. Tak apa, tak apa, bukan. Ya, Ustaz dah jumpa dah tu, bukan. Tak apa, sekarang ni tuan-tuan tengok muka surat 602 Quran. Buka Quran 602. Cuba tengok dia di bawah sekali surah Al-Kausar, inna a'toina. Bawah sekali jumpa inna a'toina, muka surat 602 Quran. Jadi inna ayat dia sama macam ni juga sama, ya. Tadi inna a'tadna. Sekarang inna a'toina. Ya, inna sesungguhnya kami a'toina, ya. Daripada a'toina, ya. Jadi bila na dekat belakang, biasanya dia past tense. Sama macam ayat yang kita sedang belajar yang Ustaz highlight ni, tuan-tuan tengok skrin. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah sediakan, kami yakni Allah. Jadi macam mana tuan-tuan nak tahu dia adalah past tense? Senang je. Kita tengok, ya, dia ada na kat belakang, ada tu, a'tadtu. A'tadna, a'tatta, ya. Dia ada domir dia. Domir tu maknanya dia ada pronoun dekat belakang. Bila ada pronoun dekat belakang, maknanya itu past tense lah tu. Yang huruf yang depan tu, ya, bukan present tense. Boleh tak dapat yang tu? Kalau tak dapat, usah ulang balik. Ya, Kak Mariatun boleh tak dapat a'tadna? Cuba tengok, ya, na kat belakang tu dia punya pelaku dia dua. Ya, kami, ya. Bila kami tu duduk kat belakang, biasanya depan tu past tense. Okey. Ya. Apa past tense dia? Sekarang apa past tense dia Kak Mariatun? A'tadna. Hamzah ada tu lah. A'tada lah, a'tada asalnya, ya. Tapi dia sambung dengan na, dia jadi a'tadna. Asalnya a'tada, ya. Jadi a'tada. Okey, ya. Macam dalam surah Al-Kausar, inna a'toina, a'to tu lah. Ya, a'toya ataupun a'to tu. Bila sambung dengan na di belakang jadi kami. Kami telah sediakan, kena tambah telah. A'tadna, kami telah sediakan. A'toina, kami telah berikan.
kami telah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah dah bagi kepada Nabi Muhammad. Allah sediakan Al-Kausar, sungai Al-Kausar, telaga Al-Kausar, ya. Jadi ada makna telah di situ, ya. Jadi maknanya Allah dah buat. Ya, Allah telah buat ataupun Allah telah berikan, Allah telah anugerahkan, boleh. Okey, ada apa tuan-tuan nak tanya? Silakan. Ya, nak bagi faham, Ustaz bagi 2 contoh. Satu dalam surah Al-Kahfi ni, satu lagi dalam surah Al-Kausar. Ya, surah Al-Kausar, ya, surah yang ke 108 dalam Quran, ya. Inna a'tayna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tayna. Ya, di sini inna a'tadna, hampir sama bentuk dia. Dua-dua past tense. Okey, ya. Kalau tak ada soalan, lizalimin kepada, ya. Ustaz, Jadi A'taina tu, dia a'ta past tense verb dia 4 huruf kan Ustaz? Dia memang past tense 4 huruf, betul. Sama macam a'tada juga. Sama. Okey. Terima Ustaz, kasih. Ya. jadi past tense-nya jadi yu'tidu ya. Yu'tidu. Past tense-nya. Tada yu'tidu. Ya. Ya, amar dia a'tid. Okey. Betul, ya. Tak apa, ya. Kak Lin Kak Lis dah pernah belajar, okey, tak apa. Dia faham. Jadi Ustaz nak bagi tahu macam mana cara nak kenal past tense. Nanti Kak Macita tanya. Ya, macam mana nak kenal past tense? Apabila dia punya pelaku dia, dua dia tu kat belakang. Ya, na tu kat belakang. Bila na tu kat belakang, biasanya yang depan tu past tense lah tu. Ya, fi'lun madin lah tu. Tadna, kami telah. Tengok. Bila kita terjemah pun kita kena tambah telah. Bila telah tu makna apa? Past tense lah. Kami telah sediakan. Li bagi az-zalimin. Asalnya az-zalimun. Ya, Kak Mariatun, az-zalimun asalnya. Pasal apa kita baca az-zalimin? Pasal ada lam di depan. Lam tu preposition kan? Ya, ada berapa preposition? Ada 9. Jadi bila ada 9, salah satunya masuk kepada berada di hadapan noun, ya, noun plural kan? Plural noun, plural masculine, zalimina. Asalnya zalimu, zalimuna. Sekarang zalimina. Ya, tu yang membezakan dia, ya. Okey. Ada apa soalan? Silakan. Apa nak tanya? Ada, tak ada? Tak ada, ya? Genitive masculine plural kan Ustaz? Lizalimin, az-zalimin, masculine plural, ya. Plural. Okey, kami telah sediakan, ya, bagi orang-orang zalim. Apa yang Allah sediakan bagi orang zalim? Ya, apa yang Allah sediakan bagi orang zalim? Kak Abidah? Neraka. Ya, neraka. Macam mana kita tahu neraka yang disediakan? Macam mana kita tahu, Kak Macita? Naran tu kan neraka, Ustaz. Memanglah. Ustaz bukan tanya nama, Ustaz tanya grammar. Oh. Macam mana akak tahu, ya, neraka tu yang disediakan? Macam mana kita tahu? Sebab orang yang zalim. Memang betul. Pada word nar tu, macam mana akak tahu nar tu adalah objek yang disediakan? How do you know? Kalau kita dah belajar nar tu memang neraka, Ustaz. Tak tahu nak jawab, Ustaz. Sebab dia Tengok grammar dia. Jangan bagi peluang Kak Macita. Nanti jawab. Sebenarnya maksud nar tu memang neraka kan. Tapi Ustaz You're tanya right, you're right. Macam mana tahu nar tu objek? How do you know? Oh, tu fathah tu. Bukan fathah. Bukan fathah saja. Tanwin fathah. Tanwin fathah. Tanwin fathah, ya. Sebab dia tanwin fathah. Bila dia tanwin fathah, kalau dia fathah saja, dia ada alif lam depan nun tu. Sekarang depan nun tak ada alif lam. Jadi oleh kerana tak ada alif lam depan nun, dia kena tanwin fathah dekat belakang. Dekat ra tu, lepas ra tu. Sebab naron tu lah yang menyebabkan dia tu jadi objek. Ya. Bukan sebab dia neraka saja. Neraka tu in terms of meaning betul. Banyak orang dia tahu, ya, kita kata Allah telah sediakan bagi orang zalim neraka. Dia kata neraka tu lah objek. Macam mana kita tahu dia objek? Kerana ada tanwin fathah. Tanwin ada berapa Kak Macita? 3. Okey, sebutkan semua tanwin apa?
Fathah, Pak Kasra, Jangan boleh ikut susunan. Doma, Ha, Fathah, Kasra. betul ya. Jangan lupa perkataan tanwin tu. Tanwin dhamma, Tanwin tanwin fathah. Tanwin Kasra. Ya, jangan lupa tanwin tu. Sebab kadang-kadang orang lupa. Tanwin tu dia lupa tanwin ya. Tanwin ada 3 ya. Naron, betul. Okey ya. Jadi yang Allah sediakan, yang kami sediakan untuk orang zalim-zalim ni, ya, orang-orang zalim ramai adalah neraka. Macam mana keadaan neraka tu? Sekarang kita cerita macam mana keadaan neraka. Ya, ada past tense verb lagi. Ahata. Ahata tu past tense verb 4 huruf juga. Ada hamzah juga depan. Ahata, ya. Ahata bihim. Ya, ahata bihim. Ahata ni maknanya apa? Ya, api neraka tu, dia punya api tu, ya, api tu dia sebab menjulang tinggi, ya, dia ahata bihim. Ya, jadi api tu, ya, dia menyelubungi orang yang zalim yang berada dalam neraka tu. Ahata. Ya, besar api tu menjulang-julang sehingga api tu menyelubungi, menutup, ya, bihim mereka. Siapakah mereka tu? Orang zalim tu. Suradiquha, ya, suradiquha. Dia punya apa kita panggil? Dia punya besarnya api tu, ya, menjulangnya api tu, suradik dia, ya, suradiquha. Ya, dia punya julangan dia tu, besarnya api tu menyebabkan ahata bihim, menyebabkan api itu menyelubungi, ya, menutup, ya, orang-orang zalim. Orang zalim duduk dalam, ya, api itu menyelubungi mereka. Jadi ahata itu past tense lagi. Ahata, ya. Boleh ya? Okey, itu ahata. Ini ada cabaran sikit lah, ya, sebab ada berapa ni, ya, a'tadna, ada hamzah juga depan. Ya, tetapi dia bukan present tense, ya, bukan makna saya. Ahata pun bukan makna saya. Ahata tu memang huruf asal dia a. Ahata, ya, a, ha, alif, ta. Dia memang 4 huruf. Okey, ya. Ada soalan apa-apa kalau nak tanya? Ya. Ustaz, boleh ke buat terjemahan ahata bihim satu-satu? Yang Ustaz terjemah tadi bukan satu-satu je. Ustaz buat secara ayat. Ya, okey. Ya, Ustaz bagi dah ya, tapi tak apalah sebab ada permintaan kan. Ahata maknanya menyelubungi. Bihim terhadap mereka. Suradiquha, ya, dia punya julangan dia tu. Tak tahu in English apa ya. Besarnya api tu dia punya gejolak dia ataupun julangan dia tu, ya, menyebabkan ya orang-orang zalim tadi diselubungi. Ya, diselubungi oleh apa? Diselubungi oleh api tadi, ya. Ada 3 lah. Ahata, ya, telah menyelubungi, ya, bihim terhadap mereka. Bi tak boleh terjemahkan dengan sebab tak sesuai. Ya, jadi menyelubungi, ya, mereka. Tapi kena ada bi kat situ, ya, ahata bi, sebab dia phrasal verb. Tuan-tuan kena tahulah, ya, the meaning of phrasal verb. Phrasal verb ni maknanya verb campur preposition. Itu kita panggil phrasal verb. Ahata mesti ada be depan dia. Kalau tak ada ahata be tak betul grammar dia. Ahata be. Ya, apa makna ahata? Menyelubungi bihim terhadap mereka, suradiquha. Apakah yang menyelubungi mereka tu? Ya, gejolak api tu. Suradiquha. Ya, ha tu merujuk kepada api itu, nar. Maknanya nar di sini, ya. Nar ni maskulin ke feminin ke Abidah? Nar. Masculine. Macam mana maskulin? Feminin. Oh, sorry, feminin. Macam mana tahu dia feminin? Yang kata feminin tu macam mana dia feminin pula? Pasal apa? Sifat feminin tak nol. Ha. Ya. Ha. Dekat nar tu tak nampak. Dekat nar tak nampak. Dekat suradiquha tu. Ha. Ya, suradiquha. Ha tu. Ha tu yang menyebabkan dia tu muannas. Ya, menyebabkan dia maskulin, feminin, sorry. Ya, jadi nar tu feminin. Kalau dia maskulin mesti ahata bihim suradiquhu. Yang ini suradiquha, ya. Sebab kena tengok satu-satu tu baru dapat. Okey, ya, ada apa soalan? Silakan. Neraka memang feminin kan, Ustaz? Yang mana? Neraka memang feminin kan? Memang feminin, ya. Pasal ha ni, ya, ha ni lah bukti dia feminin. Suradiquha. Gejolak api itu. Api itu apa? Api itu neraka tadilah, nar. Ya.
Okey, ada apa lagi? Ustaz. Ustaz, surah Diku ni dia punya root word dia 4 kan? Dia memang dia memang ada kadang-kadang perkataan yang tak ada root word dia. Oh. Ada perkataan yang kadang-kadang tak ada root word dia, ya. Ada tapi Noun lah. complicated sikit, ya. Complicated sikit untuk diterangkan. Yang surah Dikuha tu bukan ini apa root wordnya sin, ro, dal, qaf. Boleh juga. Boleh juga, ya. Tapi Kak Lin, benda ni tinggi Kak Lin. Kak Lin dah dah tinggi, ya. Nanti dulu, ya. Kita jangan minta maaf. Ya. Sebab tu tinggi tu Kak Lis, ya. Bukan Ustaz tak nak cerita, sebab tu Ustaz kata dia complicated sikit. Biar dulu. Ya, terima je Kak Abidah, surah Diku tu adalah gejolak api tu. Gejolak dia, ya. Apa nak terjemah in English tak tahu, ya. Dia punya itulah gejolak dia tu, ya. Kat sini ditulis apa tu? Ya, whose wall will completely surround them, tak ada cerita. Ya, round 2 fire. Ya, dia hanya sebut fire je. Whose wall dia. Ya, maknanya orang tu tersepit di tengah-tengah, ya, terselubung kat tengah-tengah. Api tu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tu maksud dia. Ya, itulah gejolak dia tu, ya. Okey, ya, itulah dia cerita dia. Ada apa-apa lagi? Ustaz, surah Diku tu, domah tu menunjukkan dia tu noun lah kan? Memang noun, betul. Tapi dia noun apa tu? Ya, Ustaz tak nak tanya tadi, tapi Kak Zainab dah tanya, kita layan je lah, ya. Surah Diku, ku tu dia merujuk pada noun apa tu? Dia bila kita noun apa maksudnya? Dia apa? Dia subjek ke? Dia dua ke? Dia apa tu sebenarnya? Dia subjek. Tak subjek mesti duduk depan. Surah Diku. Ada yang subjek apa? Ada satu lagi je. Dua je ada. Dua. Memang dua. Apa lagi? Ya. Sebab yang menyelubungi, ya. Yang menyelubungi itu apa? Yang menyelubungi itu ialah gejolak api itu. So gejolak api itu adalah dia punya pelaku dia. Gejolak api itulah yang menyelubungi. Faham tak? Ya, gejolak api itu yang menyelubungi orang-orang zalim tu. Jadi gejolak api itulah dia punya dua. Pasal apa dia tak boleh jadi past tense? Tak boleh jadi subjek. Pasal apa? Pasal dia datang selepas verb. Sebab dia datang selepas verb. Pasal ada ahata kat depan. Ya, yang inilah kadang orang tak perasan ni. Betul tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dah belajar mungkin 4-5 tahun pun kadang tak perasan benda ni. Dia kata, Ustaz, ya, pasal apa surah Diku ni tak boleh jadi subjek? Ustaz kata, cuba tengok apa ada depan surah Di tu. Dia kata, depan surah Dikuha tu ada bihim. Jangan tengok bihim tu, tengok ahata tu. Sebab ahata tu adalah verb. Ya, tak peduli dia present tense ke past tense. Memang ahata tu past tense. Kerana ahata tu past tense tu dia datang sebelum surah Diku, noun tu, maka noun itu bukan subjek. Tapi noun tu adalah dua pelaku. Boleh tak faham macam tu? Kalau tak faham, saya ulang tuan-tuan. Make sure tuan-tuan faham. Faham. Okey, ya. Bihim tu tak ambil kira lah Ustaz. Bihim tak ambil kira, tak. Bila kita sebut noun, kita mesti tengok depan dia verb. Yang itu yang kita ambil kira. Okey, faham. Okey, ya. Okey, siapa lagi nak tanya? Kak Mazidah, apa soalan? Silakan. Tak ada, Ustaz. Boleh faham, ya? Pasal apa surah Diku tu jadi apa? Jadi dua, pasal apa? Kak Mazidah, pasal apa? Surah Diku. Unmute. Sebab dia ada verb di depan dia. Verb tu past tense ke present tense? Past tense. Macam mana tahu dia past tense? Ada hamzah depan tu. Apa? Perlu ban. Perlu ban. Ban apa? Tuan-tuan, tolonglah. Past tense 4 huruf Ustaz. Sebab dia past tense 4 huruf. Dia bukan depan tu dia bukan makna ana, ya. Dia memang past tense 4 huruf. Macam mana kita tahu? Tengok kamus lah. Tengok kamus, kita akan jumpa atau, ya. Okey, selesai.
Kita sambung lagi ya. Wa in yastarisu. Wa in yastarisu, dah jumpa dah ya. Yastarisu ni apa Kak Abidah? Maaf, Ustaz. Apa soalan dia? Yastarisu. Present tense. Present tense. Macam mana tahu dia present tense? Ada ya depan. Kan ulang-ulang benda yang sama je tuan-tuan. Maaf, Berpuluh kali jumpa tahu, ya. Ustaz. Maksud tanya maksud dia kan. Tak apa, tak apa. Maksud tak apa. Sebab maksud tu tinggi, susah. Sebab kita kan belajar 10, baru 10 kataan. 10 noun. Yastari tu tak masuk lagi ya. Jadi ustaz tanya grammar dia ni. Ustaz tanya grammar ya. Yastarisu. Noun ustaz akan bagi makna. Yastarisu ya. Makna dia ustaz akan bagi tahu. Tapi yastarisu adalah verb, present tense verb. Ya. Asalnya yastarisuna, ada nun belakang. Asalnya ada nun belakang ya. Tapi nun itu telah dihazaf, telah dipadam ya, telah dihilangkan. Macam mana tahu? Pasal ada alif zaidah kat belakang tu. Nampak tak ada alif tambah tu? Tuan-tuan, perempuan, nampak tak alif kat belakang? Nampak. Jadi nampak ya, alif kat belakang tu adalah tanda ada nun yang dibuang. Ada nun yang dibuang ya, tuan-tuan. Jadi pasal apa nun tu dibuang? Pasal masuk in depan. Wa in yastarisu, dan jika. Kalau inna sesungguhnya, tapi ini in saja. Wa in. Pasal apa nun tak ada, sukun tak ada kat situ? Sebab nun mati bertemu ya, kita kena wa in yastarisu. Ya. Jadi maknanya ya, seolah-olah ya, nun tu tak dibaca. Ya. Sebab dia bergabung dengan ya kan. Wa in yastarisu. Sebab tu nun tu tak ada sukun. Kalau nun tak ada sukun, kita kena bunyikan dia. Wa in yastarisu. Salah. Wa in yastarisu. Ya, nun bergabung dengan ya. Jadi, nun dibuang pada selepas waw tu. Ya, apa makna yastarisu? Ya, yastarisu ni maknanya minta tolong. Ya, jika yastarisu, jika mereka minta tolong. Ya, sebab orang yang masuk dalam neraka, tuan-tuan, cerita dia tuan-tuan kena sambung ya. Sesiapa yang suka, maka dia wajib dia beriman, ataupun ya apa ni, patut dia beriman, hendaklah dia beriman. Sesiapa yang suka, maka bolehlah dia kufur. Tetapi kalau dia kufur, kami telah sediakan bagi orang kufur tadi, bagi orang zalim, neraka yang dia punya gejolak api itu menyelubungi mereka. Ketika gejolak api itu menyelubungi mereka, cerita ni bersambung tuan-tuan. Dia belum habis lagi. Ya, belum wakaf, belum jumpa hujung ayat. Ya, belum jumpa lagi. Ya. Ketika ya mereka minta tolong. Ya, dalam bahasa Inggeris dia tengok bawah tu. When they cry for it. Ketika mereka minta tolong. Tolonglah, tolonglah. Sebab dah terbakar dah dalam tu. Api berada di mana, Kak Zainab? Kat mana api berada? Api neraka. Kat bawah. Macam mana bawah? Bawah tak menyelubungi lah. Sekelilingnya, atas, bawah, depan, belakang. Menyelubunginya. Menyelubungi maknanya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. 6 penjuru. 6 penjuru. Sebab tu doa kita yang Nabi ajar ialah doa 6 penjuru. Doa yang kita minta tuan-tuan ya, ada doa khusus lah ya. Kita minta, ya Allah, lindungi aku daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, daripada atas, daripada bawah. 6 penjuru ya. Bila api gejolak pun 6 penjuru. Tak boleh bawah je. Kalau bawah tak adalah menyelubungi kan. Jadi kena betulkan kepahaman tu ya. Wa yastarisu, dan ketika dan jika jika yastarisu, mereka, siapakah mereka ni? Orang zalim tadi. Ya. Dan jika mereka minta tolong ya, when they cry for it, for assistance ya, for help ya, yughasu, mereka akan ditolong tak? Ya, mereka akan ditolong. Ditolong mereka. Kita kata orang neraka untunglah kena tolong. Tapi tengoklah mereka ditolong dengan apa? Bima'in, dengan air. Bima'in. Pasal apa baca ma'in dengan tanwin kasrah? Pasal ada bi depan, ada preposition. Ya. Macam mana keadaan air itu? Air yang datang tu kalmuhli. Air itu seperti air logam yang dibakar. Ya, yang apa kita panggil, yang melting, kalmuhli ya. Di sini disebut like molten metal
Ya, kalmuhli seperti logam yang dicairkan. Ya, maknanya tolong juga, tapi tolong makin teruk dia. Ya, haus dia. Sebab apa haus? Panas dibakar tak tahu ratusan tahun berapa lama. Kalmuhli seperti logam yang cair, yashwil wujuh, ya. Yang mana ya? Logam itu yashwi akan membakar, menghancurkan, meluluhkan al-wujuh, wajah-wajah mereka. Nampak tak tuan-tuan? Wal-i'azubillah. Ya, kita tak nak benda ni tuan-tuan. Ya, tak nak benda ni pada kita, pada keluarga kita, pada siapa-siapa pun tak nak. Ya, sebab tu keadaan neraka tu, orang Arab bila dia dengar ayat ni dibaca dalam solat, menangis dia tuan-tuan. Ya, kita pasal tak faham makna, sebab tu kita tak menangis. Sebab kita tak tahu makna. Ya, cuma kita dengar naron kita tahu ni cerita neraka ni. Okeylah tu, ya. Tapi detail kita tak tahu. Jadi maknanya mereka ditolong. Tapi pertolongan tu bukannya membantu, malah memburukkan lagi keadaan. Ya. Okey, ada soalan, silakan. Nak bagi faham tuan-tuan, ya. Grammar pun dapat, tafsiran pun dapat, tadaburnya pun dapat tuan-tuan. Ustaz, Ya. akak miss yang yuratu. Okey, yurasu tu ditolong. Yastarisu mereka minta tolong, yurasu mereka ditolong. Jadi yastarisu tu ya, dia present tense tapi untuk aktif. Ya, untuk aktif. Yurasu dia present tense untuk pasif. Kalau tuan-tuan tak dapat aktif pasif, ustaz kena ulang balik. Aktif pasif dapat tak Kak Maritun? Dapat Ustaz. Cuba cerita benda-benda yang senang aje. Membezakan antara ya, mereka minta tolong dan mereka diberi pertolongan, mereka ditolong. Cuba buat perkataan lain dalam bahasa Melayu contoh. Yang mudah-mudah aja lah. Kucing makan, kucing dimakan. Okey, ya, tu yang paling mudah. Ya, ataupun saya makan, saya dimakan. Saya pukul, ya, saya dipukul, ya. Yang saya pukul tu aktif. Aktif present tense, active verb. Kalau saya dipukul, iaitu pasif. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil maklum dan majhul. Ya, Kak Liz dia tahulah. Ya, maklum maknanya aktif. Ya, kalau majhul itu pasif. Tuan-tuan tak perlu ingatlah maklum majhul tu. Ingat aja satu aktif, satu pasif. Saya makan aktif. Saya minum. Saya minta tolong. Ya, saya berzikir tadi Kak Masita mula-mula sekali tadi. Saya berzikir. Ya, maknanya saya yang buat aktif lah. Ya. Tapi kalau saya dipukul, saya apa lagi ya, saya dibuang, saya dipinggirkan, ya, saya dianaktirikan, itu semua pasif. Ya. Itulah dia beza yurasu. Root word dia sama aje. Ya, yastarisu kemudian yurasu. Mereka diberi tolong, ya, mereka ditolong. Tapi pertolongan yang mereka dapat tu ialah berbentuk apa Kak Zainab? Apa pertolongan yang mereka dapat? Air yang logam yang mendidih. Ya, air dalam bentuk ya. Air Logam dia air tau. Dia air sebab ma'in air. Tapi seperti ka di situ. Ka tu seperti. Ya. Sebab seperti. Sebab apa baca kal muhli? Patutnya kal muhlu lah. Pasal apa baca muhli tu? Pasal apa lam tu kasrah apa Kak Zainab? Sebab apa ni? Ada lam sebelum tu. Mana lam? Mana ada lam? Di. Ada ka. Kal. Preposition. Ada Di. ka. Ah. Ada Ka. B-nya. B tu Ka, untuk ka, air. Oh. Tonton ni macam tonton buat Ustaz ketawa lah. Dia jadi pening lah Kenapa Ustaz. pula salah Ustaz? Apa Betul pening? lah. Betul Apa lah pening dia. ni? Ustaz dah pergi satu-satu dah. Ka tu Kalau- pun preposition kan. Preposition tu kalau Ka. B, okey tak apa, kejap. Kalau B tu preposition untuk ma'in. Sekarang ni kita tanya al-muhli tu, al-muhli. Pasal apa al-muhli baca baris bawah? Sebab ada kaf depan dia tu. Kal-muhli tu. Jadi preposition untuk muhli tu ialah ka tu. Preposition untuk ma'in adalah ba tu. Kan beza tu. Very clear Ustaz. Ya, okey. Bima'in dia di yurasu mereka ditolong, mereka dibantu, bima'in dengan air. Ya, kita kata air, alhamdulillah lah dapat air. Tapi air yang macam mana?
kalmuhli, air yang datang seperti logam yang dicairkan, logam yang telah dicairkan. Tu bayang, logam tu dicairkan, air tu panasnya tak tahu nak kata macam mana. Jadi mana bukan air yang menghilangkan haus, tapi air yang bila diminum, ya kerongkong dia habis hancur semua. Ya, terbakar kerongkong dia. Ya waliyazubillah. Macam mana? Ya, ini belum minum lagi. Ini yang yashwil wujuh. Ya, baru bawa dekat dengan nak minum. Maksudnya sebelum nak minum bawa dekat muka je pun muka dah luluh dah. Dia dah terbakar dah, ya, which will burn their faces. Kita tengok terjemahan. Okey, sekarang tengok terjemahan, ya. Yang akan membakar, ya, yashwi al-wujuh. Ya, akan memanggang. Yashwi ni maksudnya benda yang macam dipanggang tau. Ya, bila bawa dekat tu macam dipanggang muka orang tu. Ya, sebab tu bila kita pergi restoran Arab, ya, kita pergi Hadramaut ke mana, ya, dia tanya nak daging macam mana? Kita beri daging mashwi. Ya, daging macam mana? Barbecue. Ya, daging yang dipanggang, yashwi. Daripada perkataan yashwi itulah. Mashwi itu mana yang dipanggang. Ya, yashwi, ya, dia memanggang, dia membakar. Apa yang dibakarnya? Al-wujuh. Al-wujuh tu jadi apa, Kak Masyidah? Al-wujuh tu jadi dia noun betul. Noun masuk dalam kategori apa tu? Noun apa tu? Pronoun. Ya. Apa? Pronoun ke? Mana pronoun? Pronoun tu hu, anta, anti, itu pronoun. Ganti nama. Ni bukan ganti nama ni. Al-wujuh tu. Subjek ke al-wujuh tu? Kak Masyidah, subjek ke al-wujuh tu? Bukan. Bukan kan? Pasal apa bukan Objek. subjek? Wujuha. Nanti dulu. Bagi Kak Masyidah kejap. Bukan objek. Wujuha ada fathah. Yalah, dia wujuh dia tu objek yang membakar apa? Membakar wajah mereka. Will burn their faces. Faces tu, dia faces tu jadi apa? Ya, dia faces tu jadi objek. Macam mana kita tahu dia objek? Ada fathah dekat belakang. Pasal apa tak ada tanwin fathah, Kak Masyidah? So ada alif lam. Ada alif lam di mana? Di awal di pangkal. Jangan lupa. Kerana ada alif lam di depan. Kerana ada tanwin kat belakang. Tuan-tuan jangan lupa lokasi. Depan, belakang, kiri, kanan. Jangan lupa. Ya. Pasal apa apa kita panggil, ya? Pasal apa tak ada tanwin, ya? Pasal ada alif lam di depan tu. Jangan lupa. Ya. Okey, ya, al-wujuh. Al-wujuh tu singular ke plural, Kak Liz? Plural. Macam mana tahu plural? Ada waw. Oh, ada waw je plural. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Tak betul, ya. Ada waw kat mana? Okey, tanya. Okey. Okey, sekarang. Tak apa. Waw yang ujung tu, Ustaz. Mana ujung? Waw yang sebelum akhir. Sebelum akhir itu ke plural? Yelah, sebelum hak tu lah, ya. Waw yang sebelum waw. Yalah, yang tu lah. Yalah. Okey, Ustaz ingat tadi waw depan tu, alif lam tu. Okey. Sebab tu Kak Masyidah kena bagi tahu. Waw yang di mana? Lepas alif lam ke ataupun sebelum akhir kan? Okey. Ya, wujuh, ya. Dia asalnya wajhun. Singular dia wajhun. Jamak dia, plural dia wujuhun. Wujuhun, ya. Macam itulah, ya. Kalau macam tu tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan buat benda ni, memang handal lah lama-lama tuan-tuan. Sebenarnya Ustaz, kalau kita dah faham vocab, rasanya kita boleh baca, Ustaz. Betul? Ustaz kan? Tapi apa ada cakap dah. Masalahnya sebab vocab tu kita nak kena study banyak lagi. Tuan-tuan selalu komplain vocab. Ustaz ada baru jumpa ada seorang engineer Petronas belajar bahasa Arab. Ya, bila Ustaz tanya dia kata, saya ni vocab kurang. Vocab kurang memang kena baca Quran selalulah. Yalah, sebab tu lah Ustaz. Ya. Ustaz, okey, Ustaz Kak bagi contoh kat Ustaz ya. Sebab okey, ayat selepas itu kafi ni. Ini ni kalau kita pandang ni kita dah tahu dah maksud dia Ustaz. Sebab kita faham semua perkataan dia tahu Ustaz. Ustaz ada tak kat situ dia punya next sentence? Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kalau saya boleh faham ni semuanya sebab kita tahu perkataan dia tu kan semuanya. Okey. Kejap lagi ya. Ayat ni kan Ustaz banyak sangat, boleh katakan tiap-tiap juzuk mesti ada. Kadang-kadang satu juzuk tu ada banyak sangat. So maknanya baguslah kalau macam tu. Maknanya kita dah dapat dah, ya. Itulah sebab kita kena tahu vocab tu sebab Ustaz pun cakap kan sebenarnya macam preposition tu memang banyak kan. Berapa? 70%? 20%? Ustaz cakap berapa? Preposition.
Preposition, yalah banyaklah, memang banyak sangat sebab dia ada 9 kan? Preposition tu ada 9. Okay, most of the sentences dia ada sebabkan preposition tu, kalau kita dah tahu, it helps us lah. And then what more kalau kita tahu pula dia punya meaning, vocab, and then you will know the meaning of the sentences kan. Cuma kita nak tahu. Memang tak ada masalah. Cuma macam sekarang lah kan. Sebab bila kita baca Quran, akak baca Quran, akak akan baca Quran yang ada terjemahan. Dia ada terjemahan. Jadi maksudnya kita boleh, tapi kita jangan tengok terjemahan dulu. Kalau ustaz, ya, peringkat awal dululah masa mula-mula belajar tu, masa zaman muda-muda lah. Tak, memang kita tak tengok. Kita akan tahu belajar. Jangan tengok terjemahan. Barulah jangan kalau tengok. kita dapat baru kita tengok. Jadi kita tak dapat tu, ya, dah tak boleh dah, tak survive dah. Tu masa tu baru kita cari talian hayat kita, baru kita tengok, oh, yastarisu ni maknanya, ya, they cry for it. Mereka minta tolong, ya, yastarisu. Sebab kita tak tahu kan, perkataan tu jarang jumpa. Macam kita kata depan tadi kan, okey, kita tengok daripada ayat pertama. Wa kul, wow dah tahu, dan kul katakanlah. Al-haqu, hak takkan tak tahu kan, hak. Apa dia hak? Kebenaran. Kebenaran. Daripada Rabbikum, Tuhan yang mencipta kamu. Dan semua dapat. Maka man sesiapa sya'a. Sya'a dah jumpa dah, insya-Allah. Cuma kadang kita tak perasan. Oh, insya-Allah maknanya jika Allah kendaki. Sya'a maknanya kendaki. Maka sesiapa yang berkehendak, fal yu'min, maka hendaklah dia beriman. Yu'min, beriman daripada iman. Waman, dan sesiapa sya'a yang berkehendak, fal yakfur, maka bolehlah dia kufur. Pun dah tahu juga, inna sesungguhnya kami a'tadna. Okey, a'tad tu mungkin tak tahu sebab jarang jumpa. Tapi li tahu. Zalimin, takkan tak dapat zalimin, orang-orang zalim. Naron, neraka, takkan salah punya. Cuma kita tak tahu je naron tu objek. Ya, kita tahu tapi tak perasan. Ya tak ya juga. Ra tu ada tanwin fathah. Tanwin fathah menunjukkan objek. Kalau tanwin domah menunjukkan subjek. Ataupun dia dua pelaku. Macam tu aja, tak ada lain, tak lari dia. Lagi satu Ustaz, dia banyak repeat dah Ustaz. Some of the sentences dalam Quran ni banyak dia punya repeat kan, repetition. Memang pastilah, sebab tu dia jadi mudah bila kita jumpa, tapi kita kena highlight lah. Sebab bila kita jumpa yastarisu ada lagi dalam Quran, ada banyak. Sekali kita hafal yastarisu, mereka minta tolong, kejap lagi jumpa kita dah tahu dah. Mereka minta tolong, yastarisu. Yastarisu ni terbahagi dua. Satu, yastarisu minta tolong yang baik. Satu lagi minta tolong Allah bagi yang jahat. Macam ni, yastarisu mereka minta tolong Allah bagi, tapi pertolongan yang memburukkan keadaan. Yastarisu ni boleh tak benda baik? Contoh kita ada masalah. Ya, kita punya kereta rosak sebagai contoh. Ya, dalam malam pula, gelap pula kita kata. Ya, kita minta tolong, ya Allah. Ya, istighasah dipanggil. Aku minta tolong padamu ya Allah. Ya, jadi kalau boleh dalam keadaan macam ni, start ni janganlah kereta ni rosak sampai kita kata terpaksa bermalam kat situ pula. Kita minta tolong dengan Allah, ya. Start lagi. Ya, lama-lama alhamdulillah boleh. Itu yastarisu juga, minta tolong pada Allah. Allah bagi penyelesaian dia. Ataupun adalah satu kereta lain berhenti, kita tengok, oh, mekanik pula. Kawan kita kenal pula, ya. Jadi apa ni, dia tolong, ya. Allah bagi dalam bentuk macam tu. Yastarisu juga makna dia. Okey, ya, kita habiskan ayat ni. Bi'sa syarab. Bi'sa ni selalu jumpa ke tak kat Masyidah? Bi'sa. Selalu jumpa tak? Mana satu bi'sa? Bi'sa. Jarang lah juga Ustaz. Okey, tak apa. Asyarab, kita try je ya. Asyarab, jumpa syarab. Syarab. So, kita belum belajar lagi ni Ustaz. Syarab ni selalu. Kalau pergi kedai Arab tu mesti jumpa syarab. Yalah. Minum. Syarab tu minuman. Minuman. Ya. Tuan-tuan, lepas ni kalau pergi kedai apa kita panggil, ya, kedai apa Arab, ya, pergi kedai mana-mana kedai Arab lah, ya, Hadramaut ke apa semua sebagainya, tuan-tuan kena tengok dia punya Arabik tu. Dia kena tengok, ya, minuman tu dia tulis syarab, ya, ataupun masyrubat, kita tengok syarab tu minuman, ya. Macam mana orang minum, ya, apa Kak Mariatun, kalau orang minum macam mana bunyi dia? Kalau kita minum, macam mana bunyi dia? Bunyi minum. Macam mana bunyi minum, tuan-tuan? Tak bunyikan ke Ustaz? Bunyi dia shimroba tu. Bunyi dia syurub. Wow. Syurub.
Sebab okey Ustaz beritahu apa Kak Mariatun, Kak Macitah sebagainya ya. Bahasa Arab ni bahasa yang sangat sesuai dengan bunyi dia. Sebab itulah bahasa Arab ni dia mukjizat. Ya, Quran tu mukjizat ya. Sebab kan ayat tadi kita mula-mula tadi Kak tanya tentang zikir tadi ya. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipaham, untuk diingat, dihafal ya. Siapakah di sana yang mahu mengambil pengajaran? 4 kali Allah ulang perkataan tu. Maknanya Allah mudahkan. Memang. Ya, okey. Syarab dah tahu minuman. Wasa'at murtafaqah. Mungkin saat. Ni selalu juga dengar Ustaz. Selalu dengar tapi tak tahu makna. Ya, saat. Ya, saat ni mana benda buruk. Kat sini dia terjemahkan terrible. Saat tu terrible. Sesuatu yang buruk. Seburuk-buruk murtafaqah. Murtafaq pun tak biasa jumpa. Ya, baru kita tengok murtafaq tu mana apa? Tempat berehat. Ya, place to rest. Ya, ataupun resting place. Jadi bi'sa apa? Bi'sa pun sama, ya. Maknanya kalau di sini terjemah what a horrible drink, ya. Bi'sa mana seburuk-buruk, saat pun seburuk-buruk juga. Seburuk-buruk, ya, minuman. Ni merujuk pada minuman mana ni? Minuman yang mana ni? Kak Zainab, minuman mana ni? Minuman Yang haram. tadi itulah Yang tadi tu yang macam minuman yang berbentuk berbentuk macam apa logam yang dicairkan. Logam yang dicairkan. Okey ya. Itulah seburuk-buruk minuman ya. Wasa'at murtafaqah ya, dan tempat mereka berada tu di mana? Di neraka tu. Itulah seburuk-buruk tempat berehat. Itulah seburuk-buruk. Saat ni dengan jahat pun ada ke Ustaz? Sama tak? Saat tu jahat lah, jahat. Daripada perkataan sa'a. Ya. Tadi okey ya. Yang tadi kita jumpa dekat faman dekat atas tu. Dekat atas tu faman tu ya. Dekat atas faman tu ya, sya'a. Tadi sya'a, shin, alif, hamzah. Sekarang ni kita tengok sa'a. Sa'a ya, dekat-dekat tu. Tadi shin. Sya'a. Yang ini sa'a. Tapi maknanya jauh beza. Sya'a berkehendak. Telah berkehendak. Sa'a ya, telah buruk. Ya. Maknanya what a terrible. Murtafaqah, tempat berehat. Dahlah minumannya paling buruk. Ya, paling menggerunkan, menakutkan. Tempat tinggal, tempat rehatnya pun macam tu juga, tuan-tuan. Ya, itu ayat yang ke-29. Ya. 29 daripada surah apa kita panggil? Surah Al-Kahfi yang kita baca saban minggu. Okey, selesai dah tuan-tuan. Ya. Murtafaqah tu mim Ra. doma itu indicator that it's a place kan? Boleh lah ya. Asalnya mim tu fathah. Indikator. Dia indikator juga. Fathah. Fathah tu tanda baris atas lah, macam tempat. Apa tempat yang Kak Mariatun ingat? Kalau tempat makan apa dipanggil? Tempat makan, restoran. Tak kerti nak jebut lah Ustaz. Tak apalah. Maknanya To'am tu mat'am. Something like that. Mat'am kan. Mat'am. Tak apa ya. Ustaz nak tanya, mim tu baris dia mana baris dia? Mim. Baris dia apa? Fathah. Sebab tu asal dia ma. Ma tu yang tempat. Pasal apa tak panggil muta'am ya? Kita panggil mata'am sebab mim fathah tu tempat. Ya? Mata'am. Ustaz boleh bagi 4 ataupun 5. Tuan-tuan kena salin lah ya. Itu maknanya menunjuk pada tempat. Mata'am. Tempat makan. Mata'am ya. Kemudian apa lagi nombor 2? Dah salin lah tuan-tuan, salin lah. Bila Ustaz bagi tu tuan-tuan kena salin. Mata'am. Mata'am, tempat makan. Kedua kita bagi madrasah, tempat belajar. Madrasah. Mana orang panggil mudrasah? Madrasah. Semua mim tu fathah. Mata'am, tempat makan. Madrasah ya. Janganlah kata Ustaz laju. Madrasah berapa puluh kali dah dengar. Madrasah, tempat belajar. Jangan terjemahkan sekolah. Terjemahkan tempat belajar. Madrasah. Kemudian kita ada apa? Mahkamah. Mahkamah ya, tempat menjatuhkan hukum. Mahkamah. Lagi. Ya. Kemudian kita ada apa lagi? Ini tulis Arab. Bahasa Arab pun tak mahkamah tu kan?
Dah tentulah bahasa Melayu mana ada perkataan. Kita pinjam daripada bahasa Arab. Mata'am pun orang dah terima dah mata'am, ya. Apa kita panggil tadi, ya. Mata'am sudah. Madrasah pun dah kita guna bahasa Melayu juga, madrasah. Ya. Pihak Persatuan, Ustaz boleh buat ayat. Pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin akan mengadakan program korban tahun ini di madrasah, ya, madrasah Sungai Petani contoh, ya, madrasah juga, madrasah mana tempat belajar, bukan mesti sekolah, ya, sebab kadang madrasah tu merujuk pada tempat orang dewasa kan, macam sekolah pondok ataupun tempat orang tua-tua, ya, macam tu tempat belajar madrasah. Nombor 3 Ustaz bagi mahkamah mana tempat menjatuhkan hukum, menjatuhkan keputusan, ya, cukuplah tu 3 dah banyak dah tu, ya, mata'am, madrasah, satu lagi ialah kita panggil mahkamah, selesai, ya. Kalau mu pun boleh juga, ya, tapi biasanya di sini murtafaqah, tempat berehat, boleh juga mu, boleh juga, ya, walaupun mu ni sebenarnya untuk lain, tapi kadang-kadang ada pengecualian. Ustaz bagi 3 juga, ya, murtafaqah ataupun murtafakun lah asal dia, murtafakun, ya. Takkan asal dia tanwin fathah kan, mestilah asal dia tanwin domah, ya, sebab asal baris kan tanwin domah. Murtafakun, ya, tempat rehat. Ustaz bagi lagi yang kedua, mustashfa. Mustashfa. Apa dia mustashfa? Hospital. Mustashfa, mim. Tempat juga, tempat merawat orang sakit. Mustashfa. Ustaz bagi satu lagi mu. Ya, kita dah ada murtafaqah atau murtafakun, tempat rehat. Mustashfa, ya, tempat rawat orang sakit. Last sekali, muassasah. Muassasah pun bahasa Melayu juga. Muassasah, ya, bahasa Arab asalnya tapi dah diterima dalam bahasa Melayu. Apa makna muassasah, tuan-tuan? Muassasah apa, Kak Liz? Muassasah macam apa? Ya, muassasah ni. Ya. Itu yang haji yang susah. Ya, muassasah. Muassasah tu ialah yayasan. Yayasan. Bahasa orang putih apa yayasan, Kak Abida? Syarif. Yayasan. Apa yayasan in English? Foundation. Foundation. Ya, foundation. Foundation tu yayasan lah. Ya. Jadi yayasan apa? Yayasan Islam Negeri Kelantan contoh. Ya. Di bawah yayasan tu ada pejabat agama, ada sekolah, ada pondok, ya, ada hospital. Itu dipanggil yayasan lah tu. Foundation besar kan? Ya, macam tu lah tuan-tuan. Okey, selesailah untuk hari ni. Ya, dah banyak tu tuan-tuan. Kalau kita pakai satu ayat ni je pun berlonggok dah perkataan yang dapat. Untuk hari ni, tuan-tuan pegang betul-betul, gigit betul-betul perkataan ni, berapa banyak vocab. Ya, al-haqqu, yang noun saja, ya, kita tengok. Al-haqqu noun pertama. Rob noun yang kedua, ya. Kemudian kum tu apa kita panggil pronoun lah, ganti nama, ya. Man dah tahu dah sesiapa, ya. Apa lagi noun kat situ? Ya, kita ada zalimin, orang-orang zalim. Naron, api. Ya, him, mereka. Suradiku, ni perkataan baru, suradiku. Gejolak api tu. Ya, gejolak api, suradiku. Ingatlah suradiku. Ya. Kemudian kita ada perkataan ma'in, air. Ya, al-muhli, ya. Muhli tu maknanya logam yang dicairkan. Ya, al-wujuh, wajah-wajah, naun lagi. Ya, asyarab, minuman. Ya, murtafaqah, tempat rehat. Dia berapa? Al-haqqu 1, rob 2. Ya, man, sesiapa. Zalimin, 4. Naro, 5. Ya. Kemudian ada suradiku, gejolak api, 6. Ya, ma, 7. Al-muhli, 8. Al-wujuh, 9. Asyarab, 10. Murtafaqah, 11 perkataan. Noun saja 11. Belum masuk preposition, belum masuk lagi verb. Cukup lah tuan-tuan, banyak dah ni. Ya. Tapi nanti masalah dia, bila pergi ayat lain, tuan-tuan dah lupa ayat ni. Macam itulah, ya. Tuan-tuan kena salin tu, ya, kena letak makna dia, ya. Ni apa asal dia, ni noun ke ataupun baru kita tengok grammar dia, ya. Dulu kita masa kita mula-mula lalu pakai kitab ni, kita tak sentuh grammar sebab masa tu belum grammar, masa tu hanya nak bina vocabulary saja. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan boleh tengok yang lama punya sebab yang mengajar tu ustaz juga. The same person. Ustaz tahulah, ya. Jadi yang masa mula-mula kita pergi dulu, kita hanya rujuk, kita hanya fokus pada membina vocabulary building. Tapi sekarang kita fokus pada, of course vocabulary kita repeat, kita ulang, dan juga dia punya grammar.
Sebab without grammar tuan-tuan akan baca salah. Tuan-tuan tak tahu dia objek, subjek dan sebagainya. Okey, last. Ya, kalau ada soalan. Kak Masita ada apa? Silakan. Ustaz, Tak ada ada. Ustaz. Ya. Yashwi tu, first note I put was yang, apa tu? Yang, apa tulisan sendiri betul. Pembakar. Yang logam. And then the second note I put is panggang. So, yang mana sebenarnya Ustaz? Nak ketawa pun. Pasal dah Ketawa lah, Al-Muhli. Al-Muhli tu dah sebut berapa kali dah. Tak bukan Mulis Ustaz. Yashwi. Yashwi. I understand the question. Okay, thank you. But I ask you again, my sister. Al-Muhli tu apa makna Al-Muhli? Noun kan? Al-Muhli tu apa? Seperti logam yang... No, not Kal-Muhli. I'm asking you Al-Muhli without Ka. Al-Muhli. Okay, logam yang logam yang cair kan? Jadi Yashwi tu takkanlah logam lagi. Al-Muhli tu lah logamnya. Okay. Jadi bila Al-Muhli tu logam, logam tu lah yang Yashwi, yang membakar. Logam tu, Kak apa ni, Kak Mariatun, logam tu lah yang molten metal tu. Okay. Yang Yashwi tu lah yang will burn tu, will burn. Ya, will burn. Okay. Alright, thank you. Okay, ya. Okay, ada lain silakan. Ada apa? Kalau tak ada, Ustaz serah pada Ajang Masyita. Silakan. Ustaz, Biksa. Biksa is a verb. Biksa, ya. Seburuk-buruk. Buruk-buruk, okay. Ya, jadi terima dulu. Walaupun ada pendapat, tuan-tuan, ya, yang kata dia bukan verb. Tak apa, terima je dulu dia verb. Senang. Ya, sebab dia 3 huruf. Lagipun dia 3 huruf. Ba, hamzah, sin kan. So dia menepati. Dia menepati tak ciri-ciri verb? Menepati. Dia 3 huruf. Ba, hamzah, sin. Dan huruf terakhir fathah. Ya, macam sya'a juga. Ya, macam sa'a, sya'a dan sebagainya. Jadi terima dulu dia adalah verb. Walaupun ada ustaz lain kata pendapat lain, tak apa. Biarkan dulu. Yang penting kita baca betul, tuan-tuan. Sudah. Ya, okey Kak Masita, sila apa ucapan penutup. Tak ada apa Ustaz. Cuma terima kasih banyak-banyak kepada semua yang masih berada lagi dengan kami. Teruskan. Cuma ya, terima kasih juga Ustaz. Dan Ustaz pun teruskanlah dengan new verb kalau boleh Ustaz ya. New vocab every week. Kalau kita dapat 10 satu minggu pun dah. Kalau 4 minggu dah banyak dah tu Ustaz kan. Ya, masalahnya ulang lah. Ya, tuan-tuan Ustaz minta tolong. Ulang lah. Tolong repeat. InsyaAllah kalau Ustaz teruskan dengan buku ni, habiskan dulu Ustaz. Dulu kakak rasa kakak banyak belajar daripada buku-buku ni lah Ustaz. Tak ada masalah. Boleh. Memang kita sedang mengulang dia. Ya. Yang ingat vocab lama-lama ni lah yang Ustaz ajar dulu ni. Betul. Sebab masa tu baru mula kan. Jadi dia punya kepala tu masih fresh lagi lah masa tu. Ya, betul Ustaz. Ya. Dan InsyaAllah akan teruskan. Jangan bimbang. Ustaz doakan kami Ustaz. Kami 40 orang. Always. Akan ke Pekanbaru Indonesia. Membuat hari lusa. Hari Jumaat ni kami akan pergi menimba ilmu juga di sana. Ada kuliah selama 4 hari kat sana. 4 hari ya. Di inilah tempat doktor ni lah kan. Dr. Mustafa Umar. Lain kali kita boleh buat dengan Ustaz juga Ustaz. Kita buat kat mana-mana nanti kita plan ya. Boleh insyaAllah ya. Okey, selamat. Okey, terima kasih Persatuan Wanita Islam Prihatin, Kak Masita dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.